Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Komponik dan DIY Malaysia. Dalam video ni, saya nak share tentang testing yang saya buat untuk hidupkan pam oksigen bagi ternakan ikan siakap dengan menggunakan sistem kuasa solar. Bagi yang masih baru dekat channel ni, video-video yang selalu saya sharekan adalah tentang sistem ternakan dan tanaman secara aquaponik dan juga projek-projek DIY. Aquaponik adalah gabungan sistem tanaman dan ternakan dalam satu sistem yang sama. Dan ternakan yang saya masukkan adalah ikan dan juga lobster air tawar. Untuk ikan, buat masa ni saya ada dua jenis ikan, iaitu tilapia dan juga ikan siakap. Ikan siakap ni agak sensitif dengan keperluan oksigen dan perlukan kandungan oksigen terlarut dalam air yang lebih tinggi berbanding dengan ikan tilapia. Jadi pam oksigen untuk ternakan ikan siakap ni mestilah sentiasa hidup ataupun sentiasa on. Jadi, plan saya adalah untuk gunakan sistem kuasa solar ni sebagai backup power untuk pam oksigen. Pam yang saya akan gunakan adalah AC/DC pump Sobo SB568 yang pernah saya test dan review sebelum ni. Dan performance pam ni memang sangat mengejutkan. Dekat dalam pam ni memang ada backup bateri jenis lithium dan mampu bertahan hampir 2 hari dengan bateri tersebut. Tonton boleh tengok link video tu dekat atas sebelah kanan. Untuk video ni, saya nak uji sama ada pam ni sesuai ataupun tidak kita gunakan dengan sistem kuasa solar dan berapa lama kita boleh gunakan pam ni dengan sistem kuasa solar yang saya ada ni. Tanpa buang masa lagi, jom kita mula. Ni adalah DC adapter yang datang bersama dengan pam ni. Maksudnya bila kita beli pam ni, kita akan dapat sekali dengan DC adapter. Input voltage untuk DC adapter ni adalah 100 hingga 240 volt AC, current 1 amp. Dan output adalah 9.5 volt, current 2A. 2A ni adalah maksimum current yang adapter ni boleh bagi ataupun boleh supply. Untuk dapatkan kepastian, kita akan test dulu berapa output, berapa voltage sebenarnya yang kita dapat daripada DC adapter ni. So, saya akan pasangkan adapter ni pada plug. Kita akan test dengan menggunakan multimeter. Kita tengok berapa volt yang kita dapat dekat DC jack ni. Lubang yang ada pada DC jack ni terlalu kecil dan saya punya probe multimeter tak boleh nak masuk dalam lubang ni. Jadi apa saya buat? Saya potong sedikit wire, saya strip dan kita masukkan ke dalam DC jack ni. Jadi kita akan ambil bacaan berapa volt sebenarnya output yang keluar daripada DC adapter ni. So kalau tengok kat sini 9.6 volt ialah output daripada DC adapter. Ni 9.6 volt DC. Setakat ni kita tahu untuk DC adapter tadi dia punya rated output adalah 9.5 volt, tapi true output adalah 9.6 volt. Ini memang normal untuk DC adapter sebab bila DC adapter ni bila kita sambungkan kepada beban dia akan ada voltage drop. Jadi sebab itulah dalam DC adapter ni biasanya orang akan buat voltage dia lebih tinggi sedikit. Sekarang kita akan tengok pula berapa voltage output daripada kita punya sistem solar. Voltage daripada kita punya sistem solar sekarang adalah 12.5. Voltage daripada sistem solar tadi 12.5 volt. Jadi sekarang ni untuk kita gunakan pump ni pada sistem solar ni, kita kena turunkan dulu voltage 12.5 volt ni kepada 9.6 ataupun 9.5 volt. Untuk kita turunkan voltage daripada 12.5 volt kepada 9.6 volt, kita akan gunakan DC step down converter ni. Dan DC step down converter ni input adalah 12 volt dan output adalah 9 volt. Walaupun voltage ni agak rendah, tapi saya rasa tak ada masalah sangat. Mungkin cuma akan efek pada charging. Mungkin charging akan ambil masa yang lebih lama sikit sebab voltage ni adalah 9 volt sahaja. Sama juga dengan input. Input kita agak lebih tinggi sikit, 12.5. Jadi sekarang kita akan sambungkan supply. Kita akan tengok berapa sebenarnya voltage yang kita akan dapat di bahagian output ni. Ini kabel positif daripada sistem solar. Saya akan sambungkan pada hose spring terminal block ni untuk kita test. So, kalau kita gunakan terminal block ni lebih mudah. Kemudian kabel negatif daripada fuse block daripada kita punya supply daripada sistem solar. Okey, kalau gunakan konektor macam ni lebih mudah untuk kita buat testing. Satu sebab kita tak payah nak tape ataupun tak payah nak pintar-pintar wire. Yang kedua sebab selamat, sebab kita tak nak positif dan negatif ni bersentuh. Kalau bersentuh dia akan short circuit. Kalau macam ni selamat. Kita test dulu connection tadi, tengok sama ada supply ataupun tak. So kita masukkan probe ni dekat lubang yang ada kat sini. Positif, positif, negatif dan negatif. So voltage kita dapat sekarang 12.5 volt. Pada step down converter ni memang ada label input dan juga output. Yang ni kita punya input dan sambungan kepada bateri ataupun power source.
Dan kat sini output lah yang kita akan dapat 9 volt nanti. So kita akan sambungkan dulu bahagian input. Tapi bahagian output ni kita akan pasangkan dulu dengan terminal ni supaya tak bersentuh. Kita tak nak nanti short circuit. Untuk step down converter ni, ini adalah positif dan kuning adalah negatif pada bahagian output. Kemudian kita pasangkan input supply. Positif dan lagi satu negatif. Jadi sekarang kita nak tengok berapa output yang keluar, berapa voltage yang keluar daripada kita punya step down converter. So yang kuning tadi adalah negatif dan positif adalah pada kabel yang merah ni. So output kita dapat 9.1 volt. Kalau ikut rating pada kita punya step down converter tadi, output adalah 9 volt, tapi kita test tadi kita dapat 9.1 volt. Okey sikit lah, lebih pada rating. So kita akan gunakan voltage 9.1 volt ni untuk kita charge dan kita hidupkan pump oksigen ni. Untuk sambungkan kepada pump, nampaknya kita terpaksa korbankan adapter ni, kita terpaksa potong sebab kita perlukan dia punya DC jack ni. So saya akan potong DC adapter ni, kita akan sambung kepada kita punya step down converter. Untuk sambungan positif kepada positif dan negatif kepada negatif. Kita sambungkan positif dulu. Kemudian negatif. Bila kita dah sambung ni, DC jack ni dah ada supply. Jadi kita boleh cuba onkan pump ni. Kita sambungkan pada pump. Okey, terus on. Sekarang setengah charging. Kita cuba hidupkan pump. Pump ni dia ada dua mode. Satu mode continuous, maksud dia sentiasa on je. Dan lagi satu dia ada mode untuk intermittent, maksud dia akan on selama 10 saat, kemudian dia akan off selama 10 saat. Kita cuba masuk dalam mode intermittent. Dia akan on selama 10 saat. Kemudian mati selama 10 saat, kemudian dia akan hidup balik lah. Walaupun voltage kita dapat tadi agak rendah, 9.1 volt, tapi pump ni boleh hidup dan dah boleh charging. So nampaknya tak ada masalah, kita boleh gunakan kita punya step down converter ni. Tinggal sekarang apa yang saya nak buat, saya nak tengok berapa sebenarnya power consumption, berapa amp yang pump ni draw. Untuk pengiraan ni kita kena ambil kira sekali penggunaan pump dan juga penggunaan kita punya step down converter. Jadi untuk ukur ni saya akan ukur sebelum masuk ke dalam kita punya step down converter. Dia sebab pump ni bila tak ada supply automatik dia akan running dengan bateri. Saya akan offkan dulu. Okey, meter kita set yang pada current ampere, MDC, positif kita masuk dekat punya supply source. Perlukan lagi satu terminal untuk negatif. Dan kita sambungkan kepada kita punya positif. Pump sekarang dalam keadaan mode charging, maksudnya pump tak hidup tapi dia cuma charge bateri saja. Dan charging dia draw 0.37 amp. Jadi sekarang saya akan onkan pump. Kita akan tengok berapa penggunaan pump ni dalam keadaan charging dan juga pump ni hidup. Kita on tahap maksimum. Okey, dah maksimum. Pump ni draw 0.93 untuk hidupkan pump dan untuk charging bateri serentak. Jadi senang ketika kita genapkan kepada 1 amp.
12 volt darab 1 amp. So total power consumption adalah 12 watt saja. Sekarang ni kita nak tengok berapa lama pump ni kita boleh on dengan menggunakan sistem solar yang kita ada ni. Sistem solar yang kita ada ni sistem 12 volt, bateri adalah 100 amp hour dan bateri ni adalah bateri AGM. Dia punya DOD, DO discharge ataupun jumlah yang kita boleh guna hanyalah 70% bersamaan dengan 70 amp hour. Okey. Berapa lama kita boleh gunakan sebab pump tadi penggunaannya adalah 1 amp. Jadi 70 ni kita bahagikan dengan 1, maksud kita dapat 70 jam. Kemudian ditambah pula dengan penggunaan bateri ataupun internal bateri yang ada dalam pump ni boleh bertahan selama 24 jam. Jadi total kita dapat 94 jam dengan menggunakan sistem solar 12 volt yang kita ada ni. 94 jam kita bagi dengan 24 jam sama dengan 3 hari lebih, dekat 4 hari kita boleh gunakan pump ni. Berdasarkan kiraan yang kita buat tadi, kita tahu sistem yang kita ada sekarang ni agak overkill semata-mata untuk hidupkan pump ni sebab dia punya backup time sampai 4 hari. Jadi saya rasa kita boleh design sistem yang lebih kecil. Kita boleh guna satu panel 100 watt dengan bateri yang lebih kecil, jadi kita boleh menjimatkan kos dan kita akan design sistem yang agak minimal lah. Bagi saya pump ni memang the best kalau nak gunakan dengan sistem solar sebab kita ada dua power source untuk bateri. Satu bateri pada sistem solar dan juga bateri yang ada dalam ni, internal bateri. Dan saya rasa kalau memang ada plan nak buat sistem solar untuk pump oksigen, inilah pilihan yang paling terbaik lah.